dari kasihmu tidak bertepi. Kamu kekasih terindah, cinta yang terdalam jauh di lubuk hatiku. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengarungi onak yang peduli. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengarungi onak yang peduli. Tanpa mereka ku tak bisa mengarungi onak yang peduli. Agar aku teguh untuk bisa menerima, tak rela ku dikabur, malah terima kesan sampingnya. Aku nyanyikan lagu, coba kau hayatinya, agar membantuku sedar bahwa kebesarannya. Yakinlah kan ada sesuatu menantimu selepas kesabaran kau jalankan di dunia. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Rasa sedih kamu sama dan serupa, mungkin ada yang berbeza, cuma menghadapinya cepat atau lambat, apa nak dirisaukan. Maju seperti biasa, kuatkan keimanan. Yakinlah kan ada sesuatu menantimu selepas kesabaran kau jalankan di dunia. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Cek sifat terburu-buru, jangan terburu, masa boleh atur berundur. Bukan masuk berputus asa, cuma belajar berserah.
telaah agar jadi kuat dan tak berani. Di pagiku nanti kepastian, ku perlukanmu juga lagi. Ku bersujud selagi ku puja Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ku berserah. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi, Ya Allah, ya Rabbi. Siapa lebih berkuasa? Ya Allah, Kau. Ya Rabbi. Aku. Atau dia. Renungkan. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau pikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau pikir kau raja? Kuasa harta wanita menaburi kita, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicaranya semua besar. Benda bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam kelam terbungkam, jiwa tak tenang kalau dalam benar. Kemewahan diri bukanlah tanda kehebatan insan. Berteduh di bumi Tuhan, pikirkan sah nyawa ditarik keluar badan. Tiada siapapun yang tahu rahsia Tuhan. Siapa dulu pergi dulu, mungkin aku mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia dengar Waalaikumsalam. jelas Aiman? Jelas. Jelas. Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali kita buka lah kembali kita dengan kelas kita dengan Al-Quran Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okey, alhamdulillah, untuk petang pula pagi ni kelas kita online. So teman-teman semua lah, sebelum saya melangkah kita punya topik, okey, nanti di hujung tu kita akan ada quiz lah, apa yang kita bincang pagi ni. Tu akan ada quiz online, live quiz live. Nak jawab berjemaah ke, you nak bincang ke, saya sini nak bincang tak sempat lah. So hopefully boleh give full attention lah untuk this class, supaya kurang tu quiz tu you boleh prepare lah. Okay, tu saya punya makluman lah, kurang you all aware. Di hujung ni kita ada quiz session, supaya you all prepare lah. Yang penting kalau follow kelas, insyaAllah tak ada masalah. Itu je lah. Jadi untuk group D insyaAllah untuk esok lab 2. So hopefully di mana saya masuk dalam group WhatsApp, hopefully yang mana you all ada masa untuk you all install dan buat. Kalau you boleh buat ataupun you dah boleh you build up siap-siap you punya circuit, ada 4 circuit untuk lab 2. So you masuk lab lebih mudah dan cepat. Cepat siap, cepat balik. Okay. Tu baru total 35 orang.
Ready semua? Hamzah Syami, okey Hamzah Syami. Sir. Yep. Attendance saya tak sempat nak scan lagi. Okey. Jari. Okey. Attendance ni kita ada, sebelum quiz kita ambil attendance, lepas tu kita buat quiz. Alright, okay. Jadi untuk hari ni kita terus kita punya part lah. Iaitu kita go through continue our topic Venn diagram. So hopefully hari ni our target kita dapat selesaikan lah kita punya chapter 2. So itu saya punya ni lah. So in the last kita dah bincang ni. So hopefully for apa ni, sebab yang lepas kita buat live session, so hopefully sebab kita tak ada recorded punya session, so you boleh tangkap lah kita ada apa ni, the basic Venn diagram. So mungkin untuk hari ni sebelum kita go through detail, hopefully ni just untuk recheck out. Korang dalam you punya minded dah ada 3 circuit, 3 type of circuit lah, yang supaya you all boleh aware lah kita punya ni part. Okay, hopefully you ready lah. Okay, so ni lepas kita dah stop. So yang circuit pertama kita ada set line, just macam tu saja. So input dan output ni dia punya rank lah. Saya rasa untuk geng robot you dah buat dalam apa ni, electrical lab 3. Tu yang you buat. Okay, yang kedua kita ada juga circuit type di mana kita latching. Maksud latching tu kita pegang, kita hold. Okay, di mana ni kalau IR, internal relay, ni pun internal relay. Ianya adalah switch switch button. Okay, tu yang kedua. Dan yang ketiga adalah complete set. Selalunya kita apply dalam circuit. Boleh masuk tak kawan you all? Rasa tak boleh masuk. Betul lah, tak boleh masuk ni. Okay, yang ketiga, inilah. Iaitu kita ada switch button. Lepas tu kita ada latching. Dan kita ada brake circuit. So itu yang hopefully you all lah aware, dah kenal lah. Maksudnya kalau ni basic you sambung input direct kepada output lah, on off. Tapi latching switch button. Selalunya untuk start button memang momentary type. Hopefully you aware lah. So kita ada beberapa jenis switch. Satu momentary switch dan satu lagi adalah latching switch. So untuk momentary switch, kita pegang, kita tekan dia on, bila kita lepas dia pun lepas off. Tapi kalau latching kita tekan dia on, kita lepas dia still on. Untuk dia off balik, you tekan sekali lagi. Itu latching lah. So selalunya untuk stop button dengan start button memang momentary switch. Itu je kena aware lah. Hopefully you clear up benda tu. So bagi budak robot, you dah buat first circuit ni dalam you punya lab, the latest lab. Itu yang saya perasan lah. Okay, untuk hari ni kita cuba tengok what type of the diagram actually boleh present digital logic function. Okay, dalam digital logic dalam digital punya course, you dah belajar mungkin last semester atau tu last semester. You dah kenal get done. You dah kenal get apa ni, tau. Dan you dah kenal get not. Okay, itu yang digital punya part lah. Cuma
Apa yang belajar, benda ni hanya simbol saja. Ni simbol. Kalau dan huruf D tegak kan. Huruf dan tu dan lah. Kalau atau dia melengkung. Okay. Benda ni hanya simbol Dan kalau get tak, dia kena ada segitiga dan ada bulat. Ini simbol. Persoalannya apa dalam ni? So apa dalam ni? Apa dalam ni? So confirm lah. For sure is a circuit. So for sure is a circuit. So actually ladder diagram boleh represent digital logic function untuk provide. Kalau ikut yang you belajar dekat digital system, kita ada AND logic, kita ada OR, kita ada NOT, kita ada NOR, kita ada NAND dan kita ada XOR. Okay, tu paling mudah lah yang you kena aware. Okay, kita cuba go to one by one. Bagaimana ladder diagram boleh present digital logic function lah. Okay, secara mudah kita buat apa-apa dalam engineering kita based on logic. Based on logic Logic ke tak logic? Based on logic or not logic. Maksudnya logic tak benda tu? Relevant tak benda tu? So saya ambil perkataan and logic. Okay, and logic. Okay, sebut and ataupun dalam saya dan lah. Dan. Okay, bila sebut dan. Okay, bila sebut dan kalau you faham lah. Bila sebut dan kena ada satu unsur ke dua unsur? Dua. Dua itu confirm lah. Dia mesti ada dua. Saya dan Abu. Confirm. Kucing dan anjing. Mesti ada dua. Sama juga dengan confirm ada dua juga. Sekurang-kurangnya ada dua elemen. Mustahil lah. Mustahil bila sebut dan atau ataupun atau satu. So bila sebut dan, bila sebut saya dan Abu main basikal. So logiknya bila sebut dan, saya dan Abu main basikal. So for sure lah. Dua-dua ni main basikal. Wajib. Sebab dia dan kan. Wajib. So dua-dua wajib. So dua-dua mesti main basikal. Kalau salah satu. Tu yang you kena faham lah. Salah satu. Hanya salah satu. Mungkin saya atau Abu saja yang main basikal. Kalau okay, sama juga dalam logic system. Ataupun dalam diagram. Bila sebut AND logic, confirm dua-dua input kena ada. Ataupun dua-dua input kena ada. Barulah kita punya output jadi satu. So dalam ladder diagram pula, bila sebut AND, dia bikin tekok pula bila macam ni. Nak pandang lah. Okay. Okay, untuk AND Untuk AND. Okay, confirm kita akan ada dua input dan satu output. Okay, ni output kita. Okay, bila sebut AND, wajib dua-dua. Dua-dua input mesti on. Maksudnya bila on, sebab tu sangat mudah kalau tengok dalam circuit ni lah. Dalam circuit ni you boleh nampak dia buat secara series. Untuk AND is a series. Kenapa series? Sebab daripada power line nak pergi ke neutral line wajib lalu dua-dua. Sama konsep tu. Maksudnya sebab dan wajib lalu dua-dua. Ni wajib lalu bila wajib lalu dua memang nak tak nak kena buat series. Yang you nampak macam ni lah. So maksud dia kita ada dua input. So kat sini ni secara mudahnya. Okay, kosong ni dalam you punya digital table untuk kita punya diagram ni.
Okay, tabel ni saya dah belajar dalam digital system. So kosong ni present for dia tak press, not press. Manakala 1 you press the switch. Tu maksud dia lah. So contoh kosong kosong. Kalau ni A, ni B, kosong kosong maksudnya dua-dua saya tak tekan. Bila dua tak tekan, still open, memang output akan kosong. So 01, A saya tak tekan, B saya tekan. So hanya ni saja yang close, tapi sebab ni on, dia tak boleh lalu. So output still kosong. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, 10. Ni pula saya tekan, dia close tapi B still open, sebab tu dia still kosong. Tapi and the last A1, B pula 1, dua-dua tekan barulah 1 on. Tu maksud dia. So you fikir logik, sebab saya buat konsep dua-dua kena lalu So you tak perlu hafal lah. Saya tak nak sebut and logic series. Saya boleh elakkan hafal. You fahamkan. Oh, sebut and, dan. Saya dan Abu. Dua-dua wajib buat. Tu macam konsep lain kan. Dua-dua wajib lalu. Tu maksud dia lah. Okay. Konsep yang sama kita bawa dalam or logic lah. Sebut or kita tahu dia salah satu. So antara satu ni dia boleh maksud kita tekan barulah output jadi kosong. Macam kalau saya kata saya dan Abu makan, dia salah seorang je lah yang geng plastik hitam ni. Salah seorang, dia tak boleh dulu. Itu contoh lah, saya dan Abu, saya atau Abu. So dia salah seorang, dia tak boleh dulu. Kalau dulu saya dan. So sama juga dalam konsep lain diagram, dia sebut or punya method. So kita ada output. Kalau tadi salah satu, so sama jugalah. Bila sebut salah satu, laluan dia ada dua. So salah satu. Yang kita connect, kita sambung output. Maksudnya salah satu daripada output, daripada power line ni pada power line nak pergi ke neutral line, dia boleh sama ada sini atau sini. Tu dia panggil salah satu. Secara mudah you nampak is a parallel. So hopefully you faham konsep tu lah. Bila kelas online ni saya tak tahu apa anda buat. Satu part yang menyukarkan saya lah. Itu satu part yang you kena, orang kata self monitoring lah. Nak barking ke, you nak dia jangan tidur lah. Tidur memang tak dengar kelas lah. Okay. So tengok ni samalah. So kosong, bila kosong-kosong you tak tekan, dua-dua ini A, ini B. So bila dua-dua kosong, memang kedua-dua laluan terbuka, memang output akan kosong. Tapi bila salah satu saja, output akan jadi satu. Okay. Konsep yang you kena pegang, ini dia pakai switch. Bukan dia pakai switch. Itu get. Ini get dan should you kena tengok in term of logic. Kalau apa ni, kalau kita punya sebab ini get, kalau ini untuk digital logic function lah. Kerana kita nampak diagram tu boleh present logic function. Hopefully you clear benda ni lah. Cara mudah. Kalau kita off signal pun kita boleh tengok juga. Okay. Next. Not logic. So simple saja not. Okay, not apa yang dibuat you boleh perasan. Untuk not just dia tukar atau dia connect kepada N C contact sahaja Ni NC contact maksud dia naturally close. So bila you tak tekan, dia memang complete. Benda ni you boleh tengok dalam lab 1 task 2. So ada dua LED. Bila you switch on saja,
LED yang kedua memang menyala. Sebab apa? Dia complete. Sebab dia close. Dia close sebab apa? Kita sambung kepada NC contact, naturally close contact. So bila you tekan, benda ni akan terbuka. So bila yang terbuka, so output akan jadi kosong. Okay, simple ya. Okay, untuk NAND, saya rasa NAND actually you boleh nampak konsep dia adalah daripada N plus NOT. So maksud dia secara mudah, asalnya dia punya dekat dalam macam ni lah. N, dia sebut N macam ni. Combine dengan NOT. Okay. Betul lah kan? Mana yang kosong, dia satukan. Betul? Asalnya untuk N logik, ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini satu. So bila kita NOT kan, dia terbalik lah. Boleh nampak lah perubahannya. So itu NAND. Dan equivalent circuit dia, dia boleh nampak kalau N series, tapi kalau NAND dia parallel plus, kita panggil plus NC contact. Naturally close. Boleh lah. Ada mudahnya. Kalau tadi kita tengok tadi, kalau N series, kalau O parallel, kalau none dia berlawan Kalau series, kalau N series, kalau none dia parallel tetapi plus not ataupun NC. Kalau ni NO contact, kalau ni pun NO contact. So itu parallel NC. So kalau no, boleh predict tak? Kalau no, Series tak? yes, dia akan melawan dia akan melawan. Dia akan series. Kalau ni NO, dia akan jadi NC. Betul tak? Cuba tengok. Betul lah. In no logic. So untuk no logic is a series and dia adalah NC contact. Okay, to no. And the next, kita ada XOR. Okay, XOR. So XOR logic. So secara mudah kalau you kalau diberi secara mudah macam ni, you nak tahu sesuatu circuit tu XOR NOR logic, kita akan buat table. Ni kaedah paling best lah, ataupun paling berkesan untuk you fahamkan. Ni table ni wajib selalu kita buat. Okay, ni untuk XOR. Okay, untuk XOR agak unik. Kalau N series NO, or parallel NO, none parallel NC. Kalau no pula series NC. And the last dia special, XOR. XOR ni dia special. Apa ni special? Kalau tengok pada output dia boleh nampak lah. XOR ni actually dia combine XOR. So apa yang special tentang XOR? Kalau OR ni saya sambil-sambil tu saya remind sekali lah apa dia punya orang kata basic knowledge. Sepatutnya tak perlu pun. Tapi approach saya nak mudah hafal lah ataupun nak mudah faham. Saya tahu you punya kekangan. So kalau OR kita faham, dia salah satu. Betul. Dia salah satu on, terus off. Tapi kalau X nama pun X, dia pangkah. X, nampak dia X. So dia tak nak salah satu sama. Ataupun dia tak nak kedua-duanya sama. Maknanya dia punya kalau salah salah satu on,
dia on. Tapi kalau XOR, konsep dia mudah je. Dia kena salah satu sahaja. Satu untuk on. Jadi tadi salah satu on. Dia on. Yang ni pula salah satu saja on. Kalau dua-dua on, tak boleh. Dia cut off. Itu konsep lah saja nak mudahkan you all faham lah. So dalam engineering actually kita just try to the best approach ataupun the simple technique to memorize and to understanding. Sebab kat luar tu engineering ni benda yang paling you kena pegang lah. Sebab engineering kita bermain dengan critical thinking lah. Critical thinking how you solve the problem in term of the best method and the orang kata the safe orang kata approach. Itu satu part lah. Kalau esok you pergi kat site, you terdedah, you betul teori ni dah belajar tapi dia punya problem ataupun dia punya isu dia pelbagai. Dia tak ada satu pattern. Dia boleh pelbagai pattern. Macam ni you nak troubleshoot, itu depend pada you punya critical thinking lah. Baca kita kata critical thinking tu. So ni kaedah saya lah. Kalau OR, salah satu on. Tapi kalau XOR, hanya salah satu saja yang kena on. Tambah saja. Dia tak boleh dua-dua. Itu satu konsep lah. Okay. Kalau OR pula, interpolation diagram. You nampak lah interpolation diagram di mana still ada dua input. Input pertama, ni input kedua. So maksud dia input pertama, kalau you perasan, dia yang penting dia combine untuk XOR ni. Dia combine series and parallel. Kalau you perasan lah, betul? Di mana ini adalah series. Ini series . So apa yang diserieskan? So dia kena serieskan input 1 and O, input 2 and C. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa yang dia kena serieskan? Ni yang pertama, ni cabang 1, ni cabang 2. Sama juga kalau tadi 1 and O, ini 1 and C, 2, kalau tadi NC ni O, dia kena berlawan. So ini kluster pertama. Okey, kita tengah biasa pun kluster kan. Ni kluster kedua. So apa nak parallel kan? Kita parallelkan kluster pertama, kluster kedua lah. So dapatlah XOR logic. Okey, itu interpolation diagram. Okey, contoh kita nampak ni. Always lebih kurang macam ni lah. Tapi represent benda lain. Supaya you boleh baca lah. Okey, kita ada dua input. Kita ada A and kita ada B. Okey, kita ada A dengan B. Okey, ni kita punya CR apa? CR tu apa? Coil relay set. Okey, cantik. Coil relay . So ini coil relay, ini contact relay. So relay ada dua, kita ada coil dan kita ada contact. Tu yang you boleh imagine lah. So kalau contact kita ada common, kita ada NC dan kita ada NO. Saya memang ulang-ulang benda ni supaya you boleh tanam dalam kepala. Okay, ini adalah dia punya coil, manakala ini adalah dia punya contact. So contact ada common and NC lah. Okay, so ini 2 input and 1 output lah. Ini indikator kita. So dalam keadaan ni kalau you hafal, yang penting tengok output. So the best method adalah you buat table. Itu the best method lah. Tu A, B, output. Tu the best method untuk you check. So tengok lah balik. For sure selalunya pattern ni kalau 2 input maksudnya dalam sistem digital kita power of n. So bila ada 2 input maksud dia
2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ada equal to apa? 4. System digit So masuk, apa masuk 4 ni? Kita ada 4 pattern input. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. So pattern pertama 0, 0. So bila 0, 0 memang tak nyala. Okay, bila 1, 0, bila 0, 1 pun masih tak nyala. Sebab yang penting you tengok pada connection output. Okay. 1, 0, 0 dan the last 1, 1, 1. So itu kaedah konvensional lah. Ataupun kaedah yang paling play safe. Paling selamat lah. So you nampak bila case ni you tahulah. Ini adalah apa logik ni? Logik apa? 0, 0, 0, 1. Logik apa? Answer. Okay, N. Okay. Itu best on jadual lah. Tapi kalau kaedah yang sesungguhnya kalau you nampak output ni dia adalah series. Dia sambung series. Confirm dia adalah output lah. Sorry, dia adalah AND logic. Okay, next. Okay, ni contoh. Kalau tadi you nampak circuit dia. Oh, ni series. Boleh hafal. Betul? Series confirm. You nampak kan? Ni adalah series. Antara komponen pertama dengan komponen kedua adalah series. So confirm lah. AND logic. You nak hafal lah. Cepat. Tapi kalau macam ni, minta maaf lah. Takkan you nak convert pada diagram. So agak buang masa. So memang kaedah paling cepat adalah you buat apa? Scrabble lah. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So ni A. And then B ni adalah output ya. Okay, first 0, 0. Ni 0, ini 0. So bila ni 0, call tak energize. Bila call tak energize, kontak berubah tak? Tak, sir. Okay, tak berubah. So bila tak berubah, output ni akan maintain. So dia akan pergi mana ni? Ground. Ni ground So bila ground, output equal to 0. So 0 lah. Okay, itu yang pertama. Ni 0, 1. Ni 0, ni jadi 1 pula. Bila 1 ni energize. Bila energize, you punya kontak berubah pergi bawah. So output ni daripada sini pergi bawah. Naik atas. Okay, input A 0. Sama tak berubah. Bila tak berubah, dia naik atas balik. So dia akan pergi sama juga ground. So 0. 1, 0. Okay, ni 1, ini pula 0. Bila ni 0, ni tak berubah. Bila output tak berubah, memang dia akan pergi ground. 0. Kalau 1, 1 pula. Ni 1, ini pun 1. Okay, ni energize, ni naik atas. Ni bila 1 ni energize. Bila energize, kontak berubah ke sini. So output akan pergi sini dan dapatlah voltage. Jadi 1. So kalau tengok tadi, okay, ni apa pula? So gate logic apa ni? And sir. Okay, kalau tadi AND logic, ini pun AND logic. Betul? Ya betul lah. Yakin lah pada you punya. So sama lah. Sama juga untuk circuit kedua ni. Later you buat table. Untuk sebagai langkah kesempatan lah. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So kalau ni A, ini B. So you boleh tengok kalau 0. Kalau 0 kontak tak berubah. Kontak relay tak berubah. Bila kontak relay tak berubah, output naik atas. So dia naik atas pergi. So input A pun sama 0. Dia tak akan berubah. Bila tak berubah dia akan naik atas. Dia pergi ground. So dapat 0. Ni output
Kalau 01, okay, ni 0, ini 1. Okay, input B1 ni just so contact for relay B akan berubah pergi bawah. So bila pergi bawah, output ni dari sini di bawah, so dia akan pergi atas, dapatlah voltage. So 01 dapat 1. Okay, 10 pula. Ini 0, ini 1. Okay, 0 tak berubah, kontak tak berubah. Dia ni atas. Ni atas. Okay, bila 1 ini turun bawah, berubah. So dari sini dia pergi bawah. Pap, dapat voltage, so 1. And the last 1, 1. Ni energize, kontak berubah, tak pergi bawah, dapat 1. So apa ni? Oh. Okey, tahu. Semua ni senang lah, all logik. Okey, simple lah, simple part yang saya dah sharing in terms of digital system logic. So hopefully you kena aware lah pasal part. So yang sebab dalam kelas sebelum ni saya dah cakap bentuk question. You dah buat belum soalan ni? Saya tak ingat. Ni dah buat dalam kelas belum? Dah, sir. Okay, dah settle. Okay, ni dah buat So tu lah, ingat saya macam dah buat. Okay, ni kita dah buat, settle. Dan apalah, nanti kita akan pertajamkan lagi lah you punya skill untuk draw. Okay, ni aktiviti, jap. Ni pun ni. Okay, apa saya nak fokus. Okay, next adalah kita punya apa ni, ni contoh. Okay, ni aktiviti actually sama macam ni, di mana ini level 1. Okay, level 1 in term of question tu level 1, di mana kalau level 1 kita tahu lah, kita minta daripada normal circuit convert kepada ladder diagram. Sorry, ni level 2. Okay, ni soalan level 2 Level 1 adalah soalan ladder diagram is given, you kena present atau you present lah. You present or you explain dia punya simple lah. Second, normal circuit convert pada diagram, dan the next level ni lah, from problem statement you convert kepada ladder diagram. Okay, nanti kita akan tengok balik ni. So kita pergi ni dulu, ni contoh lah. Saya rasa ni kita belum buat lagi. Okay, untuk soalan ni actually sangat mudahnya. Kita ada, first kita, betul lah saya kata dalam kelas, you just the first part you wajib to case power line and neutral line lah. Okay, kalau tengok sini kita ada berapa komponen. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada coil relay 3, dan kita ada contact relay. Contact relay ada NC dengan NO 5. Okay, R2 ni current So current kita tak tengok detail sangat, sebab dalam diagram kita anggap current tu statik lah. Maksudnya in term of current kita tak aware, kita just tengok input output je. Sebab ingat diagram fungsinya adalah untuk present graphical language for automated system. So kita, yang penting aim kita nak present saja aplikasi dekat industri on off saja. So in term of current kita tak tengok lah. So kita anggap ni adalah
So kita anggap perintah ni adalah tak ada. So kita anggap tegak ya. Tegak saja. So dia bersambung direct. So ini pun sama. In term of RCL pun ni pun kita tak anggap. Ni kita anggap tak ada. So kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah input. Okay, ini adalah output. Okay, 4, 5 adalah contact. So 4, 5 contact ini adalah contact relay adalah input. Contact relay adalah input. Coil relay adalah output. So ada 3 input. 3 input. Ada 2 output. So boleh from ni kita tengok satu dulu. Okay, kalau tengok sini sebelah sini positif pergi pada kita ada 2, 4 dan 5. So boleh pecah dulu lah. Pecah terus siap. Kita ada NO dan kita ada NC. Okey, kita tengok NC pergi mana. Tengok NC pergi mana ya. Okey, tengok NC ni. NC pub dia pergi pada apa tu? Coil relay. Nampak dia punya NC ni dia pergi pada coil. Dengan anggapan C tak ada tau. Kita dengan anggapan relay ni kapasitor tak ada. Jadi kita tak ada, laluan dia daripada sini pergi bawah. So dia pergi coil relay. So daripada sini terus relay. So ni adalah internal relay. Okay, tu NC, NO pergi mana? Dia pergi LED. So dia pergi mana? LED. So ni dalam. Okay. So sekarang simple tu je saja. Okay, yang satu ni adalah ini adalah kita punya power line. 9 volt ni adalah power line. So dia bukan input output lah. Dia adalah ni, dia adalah power line dengan neutral line. So secara mudah ni lah kita punya circuit. Kalau kita tengok betul maksud dia dan kita tengok lamp. Okay, LED lamp ni ni dia punya lampu. So tengok dari segi part tu you boleh tengok lah. Kalau you boleh, okay, kalau tengok circuit ni apa yang you boleh gambarkan? Apa yang you boleh gambarkan from the circuit? Apa operation dia sebenarnya? Sebab ni internal relay, manakala ni adalah internal relay juga. Tak ada switch ni tak ada switch. Ni contact for relay, ini pun contact for relay. So saya label IR lah sebab nak samakan labeling. So apa yang nampak, rank tu memang dah complete. So bila rank tu complete, dia akan energize. Energize apa ni? Coil relay. Bila kerja coil relay, yang ni akan terbuka, yang ni pula akan tutup. So lampu akan menyala. Okay, bila lampu menyala, okay, bila ni energize, bila contact relay ni akan berubah. Ini akan tutup, ini akan buka. So nampak? Dia jadi macam on off, on off, on off, on off. Asalnya dia on. Masalah bila dia on. Tapi sebab ini mechanical sebab contact ni dia mechanical. So panjang dia on tu belum dia transfer ke sana, dia off. Lepas tu dia akan jadi macam dia punya konsep tu. Sebab tu kita ada kapasitor sini. Kapasitor function dia apa? Function ni kalau dalam circuit ni lah, dia akan menyebabkan dia punya on off tu sama ada cepat atau lambat. Kalau besar kapasitor ni dia simpan charge lama. Bila simpan charge lama, dia punya on tu lebih lama lah. Sebelum dia habis, dia akan off balik. So on off. Hopefully you dapat tangkap lah dia punya part. Okay, ni actually tu ayat yang control system. Okay, ini adalah cara mudahnya saya boleh share kat anda. Apa beza 2 and 3 wire control circuit?
Kat sini what is the difference between two wire and three wire. Okay, two-wire control circuit provide low voltage release but no voltage protection. Okay, sekejap saya hide dulu. Okay, ni contoh. Low voltage release means that is the event of power loss, the contactor will de-energize. Okay, ni kita punya, kalau you nampak lah, ni kita punya contactor kita start ni. Bila kita punya part, okay, bila kita start button, okay, bila kita start button, sebab ni adalah wire, okay, ni adalah 3 phase motor. 3 phase motor you tahu lah, kita ada 3 wire, red, yellow, blue, RYB. So ketiga-tiga ni akan connect pada motor, dan kat sini kita ada M. Nampak M? Ni kita punya M lah, satu motor kan. Ini kita punya part. Ni adalah overload. Dia panggil overload breaker lah. So overload breaker, bila overload akan break benda ni, dia akan putus lah. So bila kita start, so M ni akan energize, so dia akan tutup, macam dia akan on lah. Ni dipanggil, dia punya, dia hanya single, dia hanya ada 2 wire saja. Kalau you perasan, 1 and 2. Okay, itu 2 wire control circuit lah. Kalau untuk 3 wire, okay, kat sini you boleh nampak lah perbezaan kat area ini. Sebab ini control, bila sebut control circuit, dia nak control bila on, bila off. So untuk 3 wire control, there has 3 wire or 3 connection point required to connect start, stop and holding circuit. Nampak? Actually apa yang saya nak cakap, 3 wire control ni actually adalah type 3. Jenis ketiga yang ada diagram. Kalau jenis pertama kita ada single saja, single line. Jenis kedua kita ada double line, dia panggil latching saja. Dan jenis ketiga adalah dia panggil kita ada holding dan kita ada break. Tu konsep dia sama. Betul? Dia pasang, okay, ni start, ni dia punya ni MA ni lah. Dia start button dia akan close, so dia akan on, dia akan energize. So stop button akan function lah. Stop function dia punya function ialah kita nak break kan circuit. So konsep dia lah. So sama konsep dengan second type dengan third type. Tapi ni untuk AC motor. Okay, ni AC and DC motor circuit. So kalau you boleh nampak lah, dalam apa-apa kaedah ataupun dalam kita punya aplikasi kat mesin ke apa-apa, ni adalah, circuit ni adalah orang kata the common use lah. Orang kata the common and practical use. Sebab apa? Dia ada latching dan dia ada break. Dia ada holding circuit dengan dia ada breaking circuit. Dan dia kadang-kadang ni dia punya simbolik lah, simbol. Dan and the next kita sambung kita punya internal relay. Kalau saya boleh lukis ni, IR, kita boleh sambung pada output kita lah. Macam mudah. Itu contoh lah. So konsep tu sama. Dia mau nak masuk ke, mau nak keluar? Oh, ni kelas 12 Okay, tak banyak ya. Okay, ni untuk berbeza jogging circuit. Untuk jogging circuit sama konsep dengan breaking circuit, just untuk orang kata nak supaya kita nak stop dia punya output, so kita ada break circuit situ, itu IR. Itu dia punya konsep lah. Kalau tengok sini
Kalau tengok sini, when the prefix is pressed, output iris activate. So betul lah, bila kita tekan, ni close. Bila close, ni akan activate. Ni akan energize. Bila energize, after 9 second, nominal close and open and restore the output. Ini pun konsep dia macam orang kata vibrate ataupun jog circuit. Dia on off button dulu. Itu konsep dia lah. Okay. The next ni kita pergi pada kaedah. Kita ada 5 kaedah. 1, 2, 3, 4. Apa tu? Proses sequence. Untuk apa proses sequence ni? Actually proses sequence adalah untuk kita orang kata present ataupun kita nak mudahkan ladder diagram. Macam saya katalah, kita ada banyak method untuk program the PLC. So salah satunya adalah ladder diagram. Selain tu kita boleh juga, contoh dalam Logossoft punya software, kita boleh juga lukis sequential functional flow, dan dengan kita juga boleh lukis block diagram pun boleh. So kat situ ada beberapa part lah kaedah yang boleh guna. So kat sini kita cuba tengok ada 5 type of process sequence. 5 type graph set, motion diagram, displacement diagram, sequence narrative and boolean. Okay, kita cuba tengok detail part by part lah. Okay, ni first adalah graph set. Okay, sebut graph set, apa yang you kena tahu, dia ada beberapa part. Yang pertama step. Yang kedua ada transition. Dan yang ketiga dia ada dialectic link. Okay. Transition ni kita panggil input. Dan the last kita ada output action. Action ya. So dia ada 4 elemen. So untuk graph set, sebut graph set ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Pertama step. Step tu yang kotak segi 4 sama. Ni. Segi 4 sama. So untuk segi 4 sama, kau tengok sini kita ada step kosong. Kau tengok sini step kosong 1, 2, 3, 4. Dia punya cara nak buat, step kosong adalah step kita starting. Start saja, kita on saja switch, step kosong. Terus okay, nak pergi, sebelum pergi nak step 1, dia ada input ataupun dia panggil transition. Maksudnya apa? Input, selagi input 1 sistem tak detect, dia tak akan pergi step 1. So apa yang nampak, transition adalah input. So input lah, ni input tu kena mention lah. Contoh saya buat PB1, PB equal to 1, maksud push button equal to 1, baru dia pergi step 1. Tu contoh lah. Okay, bila step 1, bila input 1 fulfill, dia akan pergi step 1. Step kosong memang tak ada output, tapi step 1 dia akan ada output. Okay, maksudnya lepas step 1, input 1 kita fulfill, so dia akan pergi step 1 dan step 1 confirm ada output dia. So apa action yang berlaku lah. So ni output. So dia akan buat, okay. Sampai bila? Sampai input tu dia dapat. Tu contoh. Yang boleh nampak. So input tu, so contoh saya kata input tu mungkin saya kata PB, contoh saya kata PB2 1, contoh ada push button kedua. So saya tekan sekali lagi baru dia pergi step kedua. Tu contoh lah. So dengan part-part ni kita boleh present kita punya sequence lebih mudah lah. Sebab dalam banyak automated system dia just repeat saja di sistem, orang kata continuously. Dia akan repeat lah. Boleh nampak untuk graph set ni dia memang repeat kan.
Dia pergi step 1 sampailah step 5, lepas tu dia repeat. Memang itulah dalam sistem apa sistem yang kita automate, memang dia akan repeat continuously sampailah kita shut down dia punya machine. Okay, ni contoh yang ni dalam part contoh ni dia beri dalam konteks pneumatic. Tak ada output cylinder, cuma you tak belajar lagi, so mungkin agak sukar you nak capture benda ni lah. Tak apa, kita tengok ni kita tengok contoh yang bukan pneumatic tapi dalam bentuk general. Okay, untuk kita lukis benda ni. Okay, first ni diberi ni problem statement. Problem statement yang you kena fahamkan. Untuk you convert dia problem statement ni ke dalam graph set. Okay, ni step dia lah. First identify input and output. Okay. Kalau tengok sini you the tank system. Sebut tank system, you boleh gambarkan tank. Satu tank. Okay, ni tank, tangki ni. Okay, ni tangki. Okay. Okay, ni tangki, satu tangki. As the native definition go. Okay, first fill the tank to level A from valve A. Okay, you tengok from valve. Valve ni umpama macam pipe lah. Kita ada injap macam pipe. So ni contoh saya lukis. Tak lawa lah pula. Jadi juga sangat. Kalau buka putih senang sikit. Hai kau ni. Aku tak cakap apa-apa pun bang. Okey, ni injap A. Ni saya kata ni injap A. Ya Allah, sabar je lah. Okay, fill the tank to level. Okay, to level. Okay, kita ada beberapa level. Contoh saya kata ni level A saya. Okay, ni pipe saya. Okay, ni pipe. So, fill the tank. Dia akan fill tank to level A from valve A. Okay, dia akan isi pipe daripada kosong sampailah level A. Okay, lepas tu dia stop. Dia send, maksud dia to level A. Sehingga level A dia stop. Lepas level S, lepas valve A stop ataupun dia detect level level A, next fill the tank to level B from valve B. Okay, ini level B daripada valve B. Different valve Apa dia buat macam tu? Sabar je lah. Okay, ni valve B. Okay, tu level B. Okay, tadi air sampai sini. Dia dah detect, sensor dah detect level A. So dia dah, valve B akan on, dia akan isi pula sampai sini. Okay, lepas tu start a timer. Okay, kita ada timer, heater and stirrer. Okay, ada 3 benda tu. Nanya kena aware for 5 minutes. Okay, sebut timer you kena pegang lah. Sebut timer. Ingat timer, counter, relay. Dia pattern sama je. Maksud dia sebut konsep dia sama je. Relay you tahu dia ada 2. Kita ada coil dengan kita ada contact. Ataupun external contact sebelum saya panggil EC external contact. So kita ada coil dan contact. Di mana coil kita ada, coil adalah output, mana contact adalah input.
So bila sebut timer, confirm dia akan ada coil dengan ada contact lah. Yang itu kena pegang. Okay, heater pemanas. So kita boleh gambarkan pemanas kat bawah ni. Macam dia punya ni coil pemanas lah. Kat bawah ni. And stirrer you boleh gambarkan macam ni. Dia punya pengacau. Pengacau je lah. Pusing. Maksud dia lepas dia detect apa ni level B, so heater akan panas, stirrer akan kacau. Stirrer ni pengacau lah, dia akan pusing. Kipas ni pusing-pusing. So dia akan pusing selama berapa minit? 5 minit. Lepas 5 minit apa yang berlaku? Open output valve C. Dia kata output valve. Tadi from valve A berarti ni output, maksud dia keluar. So ni keluar. Saya buat macam ni lah. Okay, ni graf. Ni adalah valve C. Until the empty switch engage. Maksud dia ada empty switch kat sini. Empty switch. Macam ni dia detect bekas yang kosong, barulah valve C akan switch off. Boleh faham? So nampak sequence dia. So first kita tengok dia punya input. Ni first step, input and output. Okay, hopefully you dah boleh faham lah. Itu yang saya tekankan sebelum ni. First you jangan confuse lah. Macam ni nak level input, macam ni nak level output. Okay, contoh macam ni. Agak valve A, okay, kita ada valve A. Kita ada valve B. Dan kita ada valve C. Agak valve A, valve B, valve C ni output ke input? Input set. Apa? Input. Input je. So input Valve A, valve input. Tak apa nak keluar tu. Input nak masuk. Oh masuk. Ini nampak tu. Okay, valve. Okay, valve ni kalau you perasan, selalunya nak open the valve ni dia akan guna motor. Ni motor, ini motor, ini motor, stirrer pun motor. Kalau motor input ke output? Output je. Output. Okay, tu kata you nampak input sebab dia masuk ke dalam sistem. Mana ni? Dia masuk dalam sistem. Betul lah dia masuk dalam sistem. Dia masuk air kan. Tapi dalam in term of system, valve, bila sebut valve, component adalah output. Sebab dia motor. So kita ada 3 valve. Itulah. Kita ada valve. Ni output Kita ada valve A, valve B, valve C. Okay, in term of level, ni adalah level indicator ataupun dia panggil level sensor. Level sensor kita ada A dengan B. So level A, level B, A, B dengan empty switch, ES. Dia detect. And kita, macam saya kata tadi, bila sebut timer, dia akan ada coil dengan dia ada contact. Coil dengan contact. Bila coil adalah, ni adalah coil Coil adalah output, manakala contact adalah input. So ni adalah contact. Okay, start button ni adalah biasa. So output kita adalah, okay, next adalah selain valve kita ada stirrer, motor dengan heater. So itu first yang you kena aware lah. First step, you kena define input output. Okay, ni cara mudah yang you nampak sebab bila you kenal input, dah kenal output, baru kita boleh checklist. Ni checklist Kita dah tahu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 output. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 input.
So 5 input for sure ada 5 step. Nampak? Sebab apa? Setiap input, setiap step ni dia perlukan input. So ni input 1, input 2, input 3, input 4, input 5. Okay, tengok. Okay, initial condition, everything reset. Okay, kita tekan switch button on. So apa yang berlaku, valve A akan open lah. Bila kita tekan button, dia akan pergi step 1. Step 1 apa yang berlaku, valve A akan open. Bila valve A open, dia akan tunggu. Bila nak close, so dia akan tunggu next input. Next input kita adalah kita punya level A. Level sensor kita A. So selagi A tak detect, sensor A tak detect, selagi tu valve A open. Bila detect dia pergi pada step kedua. Apa yang berlaku? First, yang open confirm akan close. Tu yang kita aware lah. Open close. Lepas tu, kalau tengok pada you punya ayat tadi, you fill the tank to level B. So valve B pula open lah. Okay, valve B akan sentiasa open ke? Tak. Confirm dia akan ada limit untuk the stop. Sampai bila dia akan open? So sehingga level B. So dia tunggu lah level B. Dia tunggu level B. Bila dia tunggu level B, dalam keadaan apa ni? Dia akan tunggu lah level B bila nak detect. Bila level B detect, tadi ni dah close settle lah. Yang pertama, okay, yang ini nak define yang boleh, tak nak pun apa. Sebab dia tak ada perubahan. Tapi yang penting, yang berubah. VB open jadi VB close. Wajib lah. Itu wajib. Okay. Okay. Selain VB close, ialah valve A dah masuk, dia close. Valve B masukkan air, dia close. Lepas close, based on ayat, start the timer. Okay, timer akan on. Okay, kita tengok. Timer akan on 5 minit. Heater and stirrer pun sama on. Okay. Sampai bila dia akan on? So, dia akan tunggu next input. Ini adalah contact input. Ni contact. Ini adalah contact for timer lah. So, contact timer. So, dia tunggu lah. Buat pasal ni, coil dah energize. 4 minit. Dia tunggu. Selepas cukup 5 minit, pop. Apa yang berlaku? Asal mudah kata kalau on timer ni dia panggil one shot lah ni, one shot. Habis one shot, dia punya contact akan berubah, so itu akan off. Okay. Yang berubah saja yang you kena mention. Nampak? Will be close, you tak perlu mention kat sini. Yang berubah heater betul, dia berubah tadi on, off. Stirrer tadi on jadi off. Dan the next, you punya nak kosong lah. You punya valve dia akan open. So valve open, sampai bila dia open? Dia akan tunggu next input iaitu you punya empty switch. So sehingga empty switch detect, lepas selagi tak detect, sehingga itu dia akan open lah. So bila dah detect, apa yang berlaku? Meter akan close dan everything akan reset. Itu secara mudah. Kalau tengok dari sini ada soalan ke? Ada soalan? Soalan tadi. Ada? Ada? Ada soalan? Mak, dia tak stable. So, yang tinggal tahu. Ada soalan? Banyak lah. Ya, tu buka mic sir. Apa? Buka mic. Apa ni? Buka mic. Okay. Tak ada soalan Kita pergi one by one. Tak banyak lah ni.
Habis ni. Okay, graph set. Okay, ni graph set. Okay, tadi graph set. Dia boleh nampak dia punya pattern dia macam tu. Okay, motion diagram. Motion. Ni next ni nombor 2. Motion diagram. So, the input and output are separated with the input apa? Okay, input di atas and output bottom side. Okay. Konsep. Okay, ini kita guna aplikasi yang sama tadi. Kita ada 3 valve tadi. Okay, tekan switch button, apa yang berlaku? Dia akan pergi, okay, input side dia nak boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk output side kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama lah. So, dia just present lebih mudah. Ini motion diagram lah. Di mana dia hanya guna arrow from up to down and down to up. Tu saja. Dan dia nampak kan dia pattern tu macam tu. So, itu motion diagram. Lebih mudah lah kalau graph set. Dia ada 4 komponen. Dia ada step, dia ada transition ataupun input, dia ada action ataupun output, dan dia ada dia punya link. Itu graph set. Tapi untuk motion diagram lagi simple lah. Hanya input, output dengan dia punya arrow up to down dan to up saja. Okay, next displacement diagram. Okay, displacement diagram ni actually presented in the form of graph. Indicate the position of cylinder and displacement. Okay, ni contoh. Ni ada contoh aplikasi yang lain. Bukan kita tak guna lagi 3 valve tadi yang isi tank tu. Apa yang nampak contoh ni actually sama macam dekat vending machine lah. Pasal tak perasan lah you all. Vending machine bukan vending machine beli air tin, bukan. Vending machine yang air kopi tu. Di mana contoh A ni adalah susu. B ni adalah you punya kopi atau you punya teh lah. Contoh saya select kopi. So dia akan, dia masuk susu dulu. Next dia masuk kopi. Lepas tu dia gaul, dia panaskan. And the last, dia kosongkan. Dapatlah dia punya air. Betul? Sama tak? Kita tak perasan? Sama Sama tak sama lah. Okay, itu motion diagram. Untuk displacement diagram ni lain pula. Okay. Kalau you perasan untuk step 1, dia step juga. Tapi dia by that graph. Bila sebut displacement diagram, wajib ada graph. So memang ni pasti Y dan ni pasti X. Selalunya X in term of second ataupun time. Dia by time. So you nampak ni cycle 1, ni cycle 2. Okay, step 1 dia berlaku serentak lah. Maksudnya ni bukan cycle. Ni cylinder 1, ni cylinder 2. Mudah kata ni cylinder you all, ni cylinder. Kita tak belajar lagi cylinder ni. Okey, ni dalam keadaan retract. Atau dia masuk dalam. Dan ni adalah dalam keadaan dia extend. Dia keluar. Silinder ni masuk, keluar, masuk. Dia jadi macam injak lah. So, step 1, cylinder 1 and cylinder extend. Betul lah, dua-duanya extend. Extend. Step 2, okay, ni step 1 ni perasan. Ni step 1. Step 2, cycle cylinder 1 retract. Dan nampak dia retract. Okay, ni step 2. While cylinder 2 remain. Betul lah, dia maintain. And remain extend for 3 second. Nampak? Dia macam main second lah. For second. So step 3, ni step 3. Cylinder 1 remains, so dia akan remain retract for 3 second and cycle 2 retract. Barulah cycle 2 retract. Step 4, the portion of cylinder 1 is similar as step 1 and step to step 3. So dia repeat balik. Ni lah. S1, S2, S3. S1, S2, S3. S1, S2, S3. So nampak? Tu displacement diagram.
So beza dengan motion diagram dengan displacement diagram, motion diagram just error saja. Tapi untuk displacement diagram ada second. Tapi untuk on graph. Okay, next ada ni nombor 3, ni nombor 4, simple narrative. Okay. Okay, simple narrative ni konsep dia hanya just wording but simplify the wording untuk yang faham. Ini jawapan simplify statement. Okay, simplify statement. Simple narrative ni dia just nak meringkaskan lah. Ni dia punya problem statement. Kita boleh nampak lah problem statement you all. Kita ada push button. Kalau kita boleh list out input kita ada push button. Ni kita punya output. Issue to turn the conveyor. Kita ada conveyor belt A. Belt A. That bring the bottle to the filling line. Sensor 1. Okay. Sensor 1. Input is placed at the center of conveyor A. So we stop the conveyor belt A upon detecting the bottles and open the valve. Okay, kat situ dia nampak sensor 1 lah. Lagi sensor 1 tak detect botol, so segitulah conveyor A akan break and off. So bila sensor 1 dah detect, apa dia buat? Open the valve. Okay, kat situ kita ada valve. Ni macam sistem atau sistem automasi untuk isi air ni, ataupun contoh kicap ke apa. For filling for 2 second. Okay, sebut for 2 second, terus dalam kepala confirm akan ada timer. So confirm ada timer. Sini ada timer punya coil. Yes. Input pula confirm ada timer punya contact. After that conveyor belt. After that, lepas cukup 2 second, the conveyor belt will be on again. Okay, valve dia akan on balik. Until the bottle is sensed by sensor 2. Okay, kita ada sensor kedua, sensor 2. At the end of the conveyor belt A, conveyor belt A once again stop. Okay, akan stop balik. And then the solenoid. Okay, solenoid adalah output next. Kita punya solenoid. Solenoid kita dah belajar chapter 1. Konsep dia sama macam relay. Cuma solenoid ada dia punya plunger lah. It's energized for 3 second. Okay, nampak? Tadi 2 second. Yang kedua 3 second. Okay. Bila you nampak soalan macam ni, dia ada 2 different value in terms of second. Satu 2 second, satu 3 second. So secara logik lah, satu timer boleh set satu value second ke atau banyak. Dalam aplikasi bila nampak ada 2 different value, so automatic you terus pegang. Confirm akan 2 timer. Okay, ni timer 1, ni timer kedua lah. Okay, memang timer 1 for 3 second, manakala timer kedua adalah untuk 3 second. In order for the piston, banyak piston pula, to push the bottle to conveyor belt B. Okay, kita ada belt B pula. Banyak bang. Belt B, the process repeat until stop button is pressed. Okay, ada stop button. Okay, banyak kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang ada 7 output. Dengan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 input. Okay, kita tengok. Okay, input kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Manakala output kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau tengok sini, okay, solenoid tu adalah piston dia.
Solenoid dan piston lah. Saya ingat benda yang lain. So solenoid adalah benda yang sama. Ini benda yang sama. So solenoid dengan piston adalah benda yang sama. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 tu lah, ada 6. Ada 6 saja lah. Valve, valve. Betul satu. Belt. Oh, belt. Okey, conveyor belt dia buat satu je. Sebenarnya ada dua conveyor belt. A dengan B. So, A dengan B so ada dua. So, tak ada 6 lah. So, kalau tengok simple narrative macam method dia ni. Nombor 1, SB turn on conveyor A. Ini first dia akan mention input dulu. Input, 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 and input. And at the end of the paragraph, dia ada output, 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 and output. Tu kaedah dia lah. Simple narrative ni untuk soalan jangan keluar lah. Okay, next adalah method kita. Ini method yang terakhir. Boolean. So boolean ni secara mudah konsep dia macam digit sikit. Ada method to describe process sequence sama process sequence is logic expression sama lah. Sebab tu saya kata. So ini contoh problem statement. Nampak you dah kalau tiba peringkat ni you memang terpaksa berhadapan dengan problem statement. Sebab esok kat anjasi memang itulah the real part yang you berhadapan. You tak ada bagi dia bagi complete circuit siap tak ada. Dia bagi the problem apa current problem dekat site. So ni contoh lah. So kat sini the door of the automatic train will be locked if start button is pushed and will unlock when sensor 1 detect its arrival at station 1. Okay, sensor 2 that is placed at the entrance door of the trains will count the number of train passenger of that day. Okay, kita ada dua input, sensor 1 and sensor 2. Okay, tu dia punya part lah. Okay, kat sini apa yang dia cakap, okay, bila sebut logik, dia sebut logik, dia secara mudah dia hanya nak hubungkan antara input dengan output sahaja. Dan bila sebut boolean, dia akan first output equal to apa input. Input dot input. Contoh ni kalau n. Kalau n lah. So contoh macam ni sebab output memang equal. Nampak ni adalah output kita. Kita ada door dan kita ada counter. Count. So di sebelah kiri adalah output, di sebelah kanan adalah input. So D ni, door ni hanya akan door ni hanya akan lock if start button is pressed. Nampak? So ini dia bagi dua. Bila sebut boolean confirm hanya akan ada dua kondisi saja. Sama ada on atau off. Itu saja. So macam ni, on adalah lock, off adalah unlock. So D dia buat lock, manakala dia buat D apostrophe ni ataupun D dia panggil D apa lupa. Desert. Okay, desert dia panggil desert. Desert dia ada tu panggil unlock. So sama juga bila send, bila dia detect normal, bila undetect S1 set. So ini boolean konsep. Door ni hanya akan on dua keadaan. Dia maksud saya kata boolean ni dia akan guna logik. Dia logik macam n lah. Macam bila logik confirm akan apply n dengan or. N dia akan darab. Kalau or dia akan tambah. So n darab ni ataupun dalam
dot, dia buat dot dia tak buat angkah lah. Tapi kalau on memang tambah. Macam ni, kita tahu door ni hanya akan on sebab D ni bila lock, dia akan lock hanya bila SB. SB ada cert tak? Tak ada cert kan? Dia tak bercert, dia akan on. So SB adalah push button, ditekan, dan juga S1 tidak, S1 not send. Sensor 1 detects variable. Maksudnya bila unlock. Maksudnya bila, okay, ni lock bila lock, kita boleh nampak lah. Dia hanya akan lock bila start button press dengan sensor 1 not sense. Yalah, selagi apa ni, maksudnya selagi sensor 1 tak detect tempat sampai, selagi itulah pintu akan lock. Nampak? Gula ni dia akan output. So kalau contoh ada tadi macam soalan ni. Soalan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 output. So memang ada 6 expression. Ni pertama, ni kedua, ni ketiga. Macam soalan ni hanya ada 2 je. Door dengan counter. Okay, ni done. Maksud bila dot ni done. Maksudnya kita tahu counter hanya akan kira bila switch sensor 2 detect, send, dan juga sensor 1 pun sense, dan RB. RB ni apa? Reset button. Reset button not reset. Satu part yang you kena ni lah. Okay, tu saja kot. Okay. Berapa orang lagi ni? Ada 3 orang. 39 orang. Okay, kita dah habis untuk chapter 2 linear diagram. Di mana untuk chapter 2 you dah kenal dengan linear diagram. What type of the equation format. Kita ada 3 soalan level 1, level 2, level 3. Lepas tu you tahu input dengan output side. Lepas tu you dah kenal proses sequence. Kita ada 6 proses sequence. Kita ada graph set. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada motion diagram, kita ada displacement diagram, kita ada simple and relative, dan kita ada boolean. So ada 5 untuk proses sequence. Okay, itu secara mudah lah. Now you kena aware. So untuk chapter 2 ni, hopefully dah start biasa lah untuk kenal input side dengan output side of the diagram. Secara mudah yang saya boleh cakap, untuk diagram bila sebut input dan output, tu dah boleh identify lah mana satu input, mana satu output. Yang paling penting you pegang sebut input ada 2 je. Sama ada sensor atau sensor tu atau switch lah. Switch sensor atau dia punya contact. Tu untuk input sama ada sensor, switch ataupun contact. Contact apa? Contact relay, contact timer, contact counter. Ikut lah. Kalau output apa sama? Ada 2. Sama ada load, lamp, buzzer, motor ataupun coil. Coil apa? Coil timer, coil relay ataupun coil counter. Okay, tu yang you kena pegang. So, untuk hari ni selesai. So, seperti mana yang saya kata, kita ada quiz. Kita ada quiz. So, quiz. Untuk hari ni, kita cuba secara kata hopefully you be aware lah dengan you punya. Okay, boleh pergi kepada www.kahoot. Kahoot so nanti masukkan nama, nombor kad matrix, nombor kad matrix AA010101 underscore nama ringkas tu. Contoh AA0000 underscore Aiman. Contoh. Okay. So, we ready? Pergi ke Kahoot. Okay.
PIN 1647907. 1647907. So masukkan nombor kad matrik dulu. Underscore. Lepas tu you punya nama ringkas. Aiman ke, Muhammad ke, Najiha ke, ikutlah. Okey, terima kasih Aiman. Ya, Nan, baru 4 orang, baru 5 orang, 6. Okey, Bayu kan buat tu kan semua kat bilik, berjemaah kan. Okay, Aiman. Okey. Nizan, Azwa. Okey. Baru 12 orang, 13, kurang ada 39 tadi, 40. Okey, 17, 18, okey, Awal dah masuk. Najia pun dah masuk. Yame Zikri. Okey, baru 22 orang. Okay, Wan. Okey, tak apa, saya akan tengok nombor kad matrik ya. Izam Zu, okey. Cepat-cepat. Kita tunggu lagi 10 orang lagi ni. Lebih kurang 10 orang lagi ni. Come on, 10 orang. Okey, lagi 39 orang. Belum saya start Saya nak buka account kat phone sekejap. Okey. Nanti nak tekan depan tak boleh. Korang kita main game lah. Berasyik cakap dengar je kan. So kali ni kita buat sikit. Okay, 30 orang baru. Tak makin kurang pula ni. Sir, saya connection lost kat Kahoot jap. Oh, sudah. Makin kurang pula tu. Pukul 8 ni. Aduh. Okay, saja nak test. Kurang tu punya... Masih ingat Serama kan? 25 pula dah. 26 masuk balik Afiq. Okay. 27. Tak naik lagi. Tujuh orang kan? Kejap sir, connection lost. Connection Internet lost. ajak gaduh saya. Internet ajak gaduh. Pakai Sama. Apa benda ni merekod, nanti saya bagi kat pengurusan. Kita nak buat aku tak boleh. Tak apa lah. Ni kalau buat kat Selama tak tahu lah alien. Okey, 34 boleh kot. 35, 36, okey. Tak boleh kot, kan makin lama makin tunggu kan. Yang penting nombor pin lah kan dah seorang keluar lah. Okey, tak apa. Saya go on je dulu. So, saya boleh go on. Kita start lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Okay, ni 1, ni 0. 1, 0, ni output. Right, miss. Okay. Baru juga. Okay, terima kasih 30 orang. Kita tengok siapa yang
The best excellent. Okay, Okay, paling pantas Hafiq. Okay, next. Konsep dia sama je, masih sama. So, tengok betul-betul. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right. Uish. Ramai juga ni. Okay, to end actually you tengok simbol saja. Okay, next. Konsep. Oh, Aiman. Terus naik melonjak. Okay, tak apa kita tengok. Next. Okay, ni 1, ni kosong. Ni 1, ni kosong. Ni kosong, ni 1. Ni kosong, ni kosong. Ni lama saya bagi ni supaya boleh fikir. Okay, kamu lagi 10 orang. Enam, 5, 4, 3, 2. Okay. Okay, itu nan itu dalam non logik. Okay, next. Kita tengok. Okay, Aiman masih leading. Okay, next. Laju jawab. Kau main tekan yang korang ni? Confident. Confident. Boleh ramai jawab. Okay, dah semua dah jawab Apalah, kita bagi masa dulu. 4, 3. Oh, betul. Betul-betul confident lah. Okay, last question. Okay, next. Baiklah Syazwan. Okay. Ni senang ni. Dah, lagi berapa orang tu? 6 orang tu. Apa pula bawa masuk tu? Okay, ada juga yang silap. Okay, tahniah 16 orang tu. Okay, kita tengok. Okay, Syafiq nombor 3. Okay, Aiman F nombor 2. Siapa winner? Azwa. Okay, tahniah.
Okay, tanya Azwah, Aiman F dengan Syafiq lah. Okay, alhamdulillah. Animation. Okay. Itu saja. Siapa nak masuk lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas punya komitmen untuk kelas hari ini. Okay, kita jumpa insyaAllah next week. Kalau tak ada halangan, kita buat face to face. Ya, saya tanya saya. Ya, Lupa. tender. Lupa. Sekejap. Sekejap Sebentar. Lupa. Sama ingat. Korang babat time memang ingat cepat Ingat sir, nanti tak jawab final sir. Sekejap. Okay sekejap Dia punya Okay, Abdul Rahman dia. Abdul Rahman. Dia nampak okay, Abdul Rahman. Syed Syahmi ada? Ada sir, ada. Alright. Muhammad Aiman, ni Muhammad Aiman Marwi. Aiman Marwi. Ada. Alright. Aiman Marwi. Aiman F tu Aiman apa? Aiman Fikri ke? Fauzi. Okay, Alif Naim. Ada sir. Okay, Alif Naim. Hamzah Syahmi. Tadi manggil. Hamzah Syahmi. Tengah berak ke macam ni? Hamzah Syahmi. Izzat Syahmi. Ada, sir. Izzat Syahmi. Farid Samsul Kahar. Ada saya, ada. Iqmal Fitri ada tadi. Iqmal Fitri tadi. Ya sir. Okay, Najihah. Ada sir. Right. Rajesh Hamil Hakimi. Ada, sir. Syarul Adli. Then Wan Muhammad Arif. Mana Wan Muhammad Arif? Wan Muhammad Arif. Saya. Ada, ingat ada. Hamzah Syahmi ada, Hamzah Syahmi. Ada tu tapi tak bersuara. Hamzah Syahmi. Tadi saya ada tu. Mana? Siapa tu? Ahmad Adnan. Kalau sudah sebut lah. Ahmad Nan dah. Betul. Okay, so Hamzah Syahmi lah kan. Hamzah Syahmi. Okay, Hamzah Syahmi tak suara dah. Nampak ada tu. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk session 7 esok lab dan next week insyaAllah our class. Okay, kita tangguh dengan Qafaratul Manjaz surah Al-Nas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Thank you, sir. Ada sir. Terima kasih, Asri.